خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang telah pun mula menonton dan mendengar acara kita yang khusus, yang khas ini pada malam nuzul Al-Quran, yang di mana kita bersama dengan para asatizah tempatan yang hati mereka, diri mereka dan kehidupan mereka terpaut dengan Al-Quranul Karim, yang akan kita membicarakan topik pada malam ini pada acara khusus malam nuzul Al-Quran dengan topik yang diberi Al-Quran dijunjung, bacaan disanjung. Dan insya-Allah bersama Ana di sini ada para asatizah. Ana mulakan dengan diri Ana dahulu. Seperti antum tahu, nama Ana Muhammad Hamzah bin Hamid, Ketua Jabatan Dakwah di Masjid Darul Makmur, dan bersama Ana di sini ada beberapa asatizah. Yang pertama Ana muliakan iaitu Ustaz Hanafi di sini. Ustaz Hanafi bersama dengan kita. Ustaz Hanafi, boleh perkenalkan diri antum dan juga boleh berikan ucapan kepada para penonton dan pendengar terlebih dahulu. Alhamdulillah, nama saya Muhammad Hanafi bin Muhammad Yusof. Saya pegawai kanan agama Masjid Darul Makmur. Alhamdulillah telah berkhidmat di Masjid Darul Makmur. Kalau siapa yang ingin tahu lagi kan, lebih kurang 12 tahun lebih kurang insya-Allah. Sebagai permulaan, sebagai peringatan bersama, stay home, stay safe insya-Allah. Masya-Allah Ustaz, so sweet message-nya Ustaz. Terima kasih. Bersama dengan Ana juga Ustazah Widat. Ustazah Widat, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Khabar yang lain? Alhamdulillah. Ustazah Widat, boleh kenalkan Ustazah Widat lebih dahulu sikit sebanyak tentang diri antum? Okay, tak banyak lah sebenarnya. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widadul Wahidah. Selalu orang akan panggil sebagai Ustazah Widat lah. Jadi saya Alhamdulillah sekarang bertugas sebagai penyelaras ataupun dipanggil koordinator bahagian Alive mingguan di Masjid Yusof Ishak. Dan Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya Ustaz Hamzah. Saya juga berkecimpung dalam bidang tarannum juga. Jadi mungkin sedikit sebanyak pada malam inilah saya mungkin berharap saya dapat berkongsi walaupun sedikit mengenai pengalaman insya-Allah. InsyaAllah Ustazah, terima kasih banyak-banyak Ustazah Widat. Dan yang terakhir, kita punya ahli panel yang ketiga, kita ada Ustazah Erika di sini. Ustazah Erika, boleh perkenalkan diri antum? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Erika binti Samidi, boleh panggil Erika. Saya graduan Universiti Islam Sultan Syarif Ali di Brunei, khusus bidang Usuluddin Tafsir Hadis. Oh, sebaik saya ingat Ya Ustazah. Dan Ustazah juga seorang hafizah Al-Quranul Karim Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah. Okay, terima kasih. Ini sikit sebanyak pengenalan ahli panel kita terdiri daripada barisan asatizah yang masya-Allah yang ada pengalaman, yang baru berkecimpung di medan bacaan Al-Quran dan juga pekerjaan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama di dalam majlis khas malam ini, malam nuzul Al-Quran yang diketuai oleh Masjid Darul Makmur. Moga-moga kita dapat berkongsi sama dengan para pendengar, para penonton sedikit sebanyak manfaat dan faedah daripada perbincangan kita pada malam ini insya-Allah, agar kita dapat diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sekecil usaha yang kita lakukan, tetapi insya-Allah di mata Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luas dan besar insya-Allah ganjarannya. InsyaAllah kita mulakan dengan topik yang pertama lah. Ana nak bertanyakan dengan Ustazah Widat berkenaan dengan sejarah nuzul. Kita ni kan malam nuzul Al-Quran. Kenapa dia dipanggil malam nuzul Al-Quran? Mungkin ada sikit banyak sejarah di sebalik nuzul Al-Quran ni, penurunan Al-Quran. Mungkin Ustazah boleh manfaatkan pendengar di sana yang khususnya sedang melayari Facebook Masjid Darul Makmur ni. Mereka tak sabar-sabar nak menanti permulaan topik kita. Ustazah, silakan Ustazah Widat.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, selamat salam pertemuan lah kepada semua penonton-penonton Masjid Darul Makmur, dan juga terima kasih Masjid Darul Makmur atas undangan ini. Alhamdulillah, saya akan berkongsi sedikit sebanyak mengenai sejarah nuzul Al-Quran, memandangkan kita sekarang ni pada bulan yang sangat mulia di antara semua bulan dalam bulan Islam, dan segala pintu-pintu rahmat, pintu-pintu syurga semua dibuka, dan para malaikat semua mengibarkan sayapnya dan juga bendera Islam, masya-Allah. Jadi pada malam yang sangat mulia ini, iaitu pada bulan Ramadan, terdapat salah satu tarikh yang sangat istimewa yang seharusnya insya-Allah wajib untuk kita semua memahami, untuk kita tahu apakah tarikh tersebut, iaitu dipanggil sebagai nuzul Al-Quran. Ya, jadi nuzul Al-Quran tu seandainya bagi mungkin mereka yang mungkin tertanya juga apa tu nuzul Al-Quran. Jadi nuzul tu sebenarnya daripada perkataan Arab. Jadi bermaksud yang diturunkan dari satu tempat yang tinggi. Okay? Jadi nuzul tu diturunkan dari satu tempat yang tinggi, dan kemudian Al-Quran. Jadi bagaimana yang kita tahu, Al-Quran adalah kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya mengandungi pelbagai nasihat, pelbagai pedoman, dan ia juga dikatakan sebagai mukjizat yang terbesarlah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila diturunkan Al-Quran juga dia mempunyai perantara, iaitu Malaikat Jibril alaihi salam. Jadi apabila kita lihat di sini, kita dah tahu nuzul Al-Quran, oh okey, itu maknanya salah satu hari yang penting untuk kita ketahui, sebab itulah di mana Al-Quran pertama sekali diturunkan. Jadi sebelum ni tak ada pun peristiwa sebelum Nabi Muhammad SAW, tak ada lagi pernah ada peristiwa yang berlaku di mana Allah SWT menurunkan Al-Quran. Jadi kita ni sebenarnya sangat beruntung. Kerana apa? Sebab kita mendapat peluang untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan dapat menyaksikan mukjizat yang sangat besar yang Allah anugerahkan. Jadi di dalam ini juga kita harus sentiasa bersyukur, dan kita merasakan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Jadi bila kita lihat di sini, di manakah sebenarnya berlakunya nuzul Al-Quran, di manakah berlakunya tempat Al-Quran itu diturunkan? Ia berlaku di Mekah, iaitu di satu tempat dipanggil Jabal. Jabal itu bahasa Arab, jadi Melayu itu panggil gunung. Gunung yang bernama Jabal Nur. Okay? Jadi di Jabal Nur itu ada sebuah gua. Jadi itulah tempat yang bersejarah di mana Al-Quran pertama sekali diturunkan. Dan bagaimana ia berlaku situasi nuzul Al-Quran ni adalah pada ketika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okey, pada ketika itu beliau sedang mengasingkan diri kerana pada ketika itu keadaan penduduk Mekah penuh dengan kekufuran, kesyirikan. Mereka telah lupa siapakah Tuhan mereka. Apa yang mereka tahu, kebanyakan mereka meneruskan ajaran yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, iaitu menyembah berhala. Kan? Jadi melihat pada keadaan situasi ini, memang fitrah yang Allah letakkan dalam diri Nabi Muhammad SAW yang mentauhidkan Allah. Jadi beliau langsung tak begitu senang dengan keadaan yang berlaku pada ketika itu. Jadi beliau berulang-alik untuk mengasingkan diri dan bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ditakdirkan pada satu ketika, iaitu pada bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan ini, Nabi Muhammad SAW pada ketika itu beliau naik ke Jabal Nur dan duduk di Gua Hira, dan berlakulah perkara yang paling istimewa, iaitu Malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertemuan ini bagaimana? Apabila Malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung didakapnya Rasulullah, dipeluk eratnya, dan Malaikat Jibril alaihissalam berkata, bacalah, iqra. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang beliau diketahui sebagai seorang al-amin yang sangat jujur, yang dalam petuturan katanya. Jadi beliau kata, ma ana biqari'in, saya tak boleh nak baca. Jadi Malaikat Jibril alaihissalam mengulangi persoalannya sekali lagi, iqra, bacalah. Dan sekali lagi baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma ana biqari'in, saya tak boleh nak baca. Sekali lagi Malaikat Jibril memeluk erat Nabi Muhammad SAW.
Kemudian ditanya sekali lagi soalan sebanyak 3 kali. Iqra, bacalah. Rasulullah SAW sekali lagi menjawab, ma ana biqari'in, saya tak boleh nak menjawab. Dan sejurus itu Malaikat Jibril alaihissalam menurunkan wahyu yang pertama sekali yang Allah turunkan di muka bumi ini, iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Jadi daripada ayat 1 hingga ayat 5 ni, kita nampak sekali mesej pertama yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan terkandung dalam pelbagai mesej. Di antaranya adalah tentang asal kejadian manusia dan juga tentang Allah menginginkan kita untuk berpindah daripada kejahilan pergi kepada sesuatu yang ilmu yang baru. Itu Allah menurunkan kita untuk membaca. Jadi bermula pada saat itulah di Gua Hira itu, maka bermulanya dakwah Nabi Muhammad SAW terhadap penyebaran Islam. Jadi Al-Quran diturunkan secara bertahap-tahap kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad menyebarkan kepada para sahabat, kepada umat-umat Islam seluruhnya, dan proses ini berlaku selama lebih kurang dalam 23 tahun, 13 tahun di Mekah, kemudian lagi 10 tahun di Madinah. Jadi inilah sebenarnya perjalanan di mana Al-Quranul Karim diturunkan sebanyak 23 tahun kepada baginda Rasulullah SAW. Dan apa yang kita dapat sekarang ni ialah alhamdulillah Al-Quran yang dah lengkap, yang tidak ada tandingnya dengan kitab-kitab yang lain, dengan apa-apa buku sekalipun, kerana inilah yang terulung, masya-Allah. Untung kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Ustazah Widat, masya-Allah. Masya-Allah Ustazah Widat. Kata tu came out firing Ustazah. Terus dengan kisah-kisah sejarah nuzul Al-Quran ni, saya rasa yang pendengar tu pun insya-Allah dapat merasakan sama manfaat berkenaan dengan sejarah di sebalik nuzul Al-Quran. Dan saya rasa kalau orang-orang yang pergi yang umat Islam yang dapat peluang pergi menunaikan haji ataupun umrah, pasti mereka akan dibawa ke tempat-tempat bersejarah ni kan, seperti yang saya sebutkan, seperti di Jabal Nur kan, di Gua Hira, ni semua adalah tempat-tempat bersejarah di Gunung Uhud yang mereka dapat ziarahi ketika mereka melakukan ibadah umrah maupun haji. Dan insya-Allah di malam yang mulia ini, malam nuzul Al-Quran, di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, jadi Ustazah sebut berkenaan dengan mukjizat Al-Quran kan. Al-Quran itu sebagai mukjizat yang besar. Ana nak mengundang Ustazah Rika lah pula. Ustazah Rika mungkin boleh menceritakan sikit sebanyak lagi, mungkin boleh kupaskan lagi berkenaan dengan Al-Quran itu sebagai satu mukjizat dan kelebihan-kelebihan Al-Quran Karim itu sendiri. Jadi Ustazah Rika boleh sumbangkan suara Ustazah dan ilmunya insya-Allah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Hamzah, terima kasih warga Darul Makmun yang sudi menjemput saya walaupun saya tak ada apa-apa sebenarnya. Dan bersama dengan saya Ustazah Widat dan juga Ustaz Hanafi dan juga pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bercakap tentang mukjizat Al-Quran, saya datangkan persoalan. Ada tak sebelum ni kita pernah dengar mukjizat yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu sampai kepada tangan kita? Ada tak? Contohlah, saya datangkan contoh. Tongkat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat Nabi Musa alaihissalam yang boleh tukar menjadi ular ataupun boleh membelah laut. Itu datang tak kepada kita? Ataupun kita nampak tak sendiri macam mana mukjizat tu berlaku? Tidak kan? Dia terbatas pada waktu, kira maksudnya dia berlaku pada zaman dahulu dan takkan repeat lagi, dan juga dia terbatas orang-orang yang melihatnya. Kita tak dapat melihatnya, yang dapat cuma orang terdahulu sahaja. Tetapi Al-Quran yang ada pada tangan kita sekarang ni adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada tangan kita. Komplit macam mana dari segi bacaan, kira dari segi contohnya kan, alif lam mim tu
kita tak akan baca alam. Kira maksudnya apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sebiji macam mana kita belajar, macam manalah itu jugalah yang diturunkan kepada kita, maksudnya yang diajarkan oleh guru-guru kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okeylah kalau kita nak datangkan contoh, tadi cakap pasal tongkat kan. Sekarang cakap pasal okeylah kitab-kitab yang sebelum ni, kitab Taurat, Injil, Zabur, dia tak, nampak tak, kira sekarang ni dah macam-macam versi. Dah tak ada yang sama macam mana yang diturun kepada nabi-nabi yang diturunkan pada ketika itu. Tetapi Al-Quran, kita tengok balik, Al-Quran tadi macam Ustazah Widat cakap, Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Maksudnya kalau kita ikutkan sekarang tahun Hijriah adalah 1441, betul tak? Itu hijrah, belum termasuk dengan yang sebelum hijrah, maksudnya masa tu Rasulullah menerima wahyu ketika di Mekah selama 13 tahun. Kita campurkan 1441 campurkan dengan 13 tahun equal to 1454. Maksudnya Al-Quran dah berusia 1454 tahun. Selama itu yang kita diturunkan seperti sekarang ni tak berubah apa-apa. Nampak tak, mukjizat tu kekal dan dijaga dan terjaga sampai bila-bila, insya-Allah. Lepas tu, sebab itulah kita sepatutnya sangat-sangat menghargai Al-Quran macam mana diturunkan kepada kita. Lepas tu macam tadi Ustazah Widat cakap, kita seharusnya menjadi umat yang sangat-sangat bersyukur sebab umat-umat lain tak dapat nak merasakan mukjizat ni. Kita bayangkan mukjizat tu diberikan kepada kita, maksudnya diwarisi, indirectly diwarisi lah sebenarnya. Diwariskan kepada kita, yang sedangkan kita ni orang yang biasa sahaja. Itulah kita sepatutnya merasakan bersyukur. Lagi-lagi contohnya kan, kita masukkan kepada kelebihan membaca Al-Quran. Yang pertama, saya datangkan persoalan lagi sekali. Pernah tak kita terdetik nak jadi jutawan? Okeylah, nak jadi orang yang kaya, nak miliki macam-macam, tak perlu nak kerja ke apa. Kita mesti nak rasa nak jadi jutawan, tapi tengok, kita nak jadi jutawan tu memakan masa. Kita dengan gajinya ataupun dengan komitmen yang lain, kita perlu belanja yang kitanya harta tu kadang berkurang, kadang stay, tapi kebanyakannya berkurang kan. Tetapi kalau Al-Quran, kita bersama dengan Al-Quran, Allah menjanjikan bahawa kita akan menjadi jutawan, indirectly lah menjadi jutawan. Kalau kita disebutkan di dalam surah Fatir ayat 29 hingga 30, siapa-siapa yang membaca Al-Quran yang menginginkan sesuatu perniagaan yang tiada ruginya, tijaratan lan tabur. Allah sebutkan tijaratan lan tabur. Apa balasannya? Di dalam kitab Ibnu Katsir menyebutkan tentang siapa-siapa yang membaca Al-Quran yang mengharapkan perniagaan yang tak rugi ni, Allah mengganjarkan pahalanya dengan berlipat ganda, dan Allah akan memberikan kebaikan kepada orang yang membacanya dengan apa yang kita tak sangka-sangka, yang tak terdetik pun pada hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok, ni dari segi maths lah kan, kalau kita tengok yang tadi saya cakap tentang jutawan. Kalau kita tengok, kalau kita baca Al-Quran tu, kita boleh sebenarnya untuk menjadi jutawan akhirat. Kalau kita perhatikan satu muka surat Al-Quran, saya anggarkanlah 15, kira satu page Al-Quran tu ada 15 baris, betul tak? 15 baris biasanya lah. Lepas tu dalam satu baris ada 10 perkataan. Dan satu perkataan saya anggarkan dalam 10 huruf lah. 10 huruf, satu huruf dijanjikan 10 kebaikan. Kalau dikalikan dengan 10 huruf bagi satu perkataan, jadi 100, betul tak? Lepas tu dikalikan dengan satu baris tu, iaitu 10 perkataan, jadi 1000, betul tak? Okay, ni math sikit try sikit lah, okay. Lepas tu dikalikan dengan 15 baris. Jadi tadi 1000 kali 15 baris, iaitu 15,000. Dan Allah menjanjikan bahawa setiap siapa-siapa yang mempunyai kesukaran dalam membaca, Allah menggandakan dengan dua kali, lahu ajran, dah 30,000, balik satu page. Itu belum lagi yang lain. Jadi sebenarnya kalau kita betul-betul nak praktiskan Al-Quran, kira kita membaca Al-Quran, kita yang jadi orang yang paling untung, paling kaya lah sebenarnya. Okey, itu baru satu. Yang kedua saya datangkan, kita selalu menginginkan orang yang membela kita. Kita tak tahu kita yang amalan macam mana. Bila kita membaca Al-Quran, kita memperbanyakkan
diri kita dengan tilawah, tadabbur Al-Quran. Allah menjanjikan, disebutkan di dalam sebuah hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kita tengok kat tempat sini, Al-Quran tu bila kita selalu bersama dengan Al-Quran, Allah menjanjikan dia akan menjadi peguam bila kita pada hari kiamat nanti. Bila nanti kita dibangkitkan daripada alam kubur, Al-Quran yang akan cari kita. Kita tengok kita bersama dengan Al-Quran ni, kita takkan rugi. Berbanding dengan contoh sekarang, dunia sekarang, kita sibuk dengan handphone, social media, WhatsApp, itu semua kita membayar tau. Maksudnya, setiap daripada WhatsApp lah kita ada kilobytes kan yang bergerak. Jadi, kalau berapa banyak ni, pakai ni, nanti dia tinggal sikit, lepas tu end of the month kita kena bayar, betul tak? Tetapi dengan Al-Quran tak begitu. Dengan Al-Quran, kita takkan, apa yang kita ada ni takkan berkurang, instead akan berganda-ganda. Okay? Itu sahaja dari saya. Jazakallah khair Ustazah Rika, Masya Allah. Ustazah Rika ni very terperinci sangat terperinci dengan nombor-nombor ni, Masya Allah. Jadi Ustazah kasih saya soalan, saya tanya saya satu soalan, Ustazah tanya saya balik 2 soalan Ustazah. Tapi Masya Allah, itu semua bermanfaat kepada yang mendengar insya Allah. Dan apa yang kita lihat tadi Ustazah sebut tadi surah Fatir Ustazah dengan ayat tijaratan lan tabur Masya Allah, ini satu perniagaan yang tidak akan rugi sama sekali. Dan gambaran yang Ustazah berikan berkenaan dengan orang yang membaca Al-Quran yang sangat ganjaran yang besar. Dan rasa pun kita kalau kita boleh hit the advice dan nasihat tu untuk jadi jutawan Ustazah insyaAllah. Jutawan yang segera Ustazah, saya baca satu hari dah boleh jadi jutawan insyaAllah. Jadi ini satu peluang untuk kita semua untuk ambil peluang untuk semua jadi jutawan. Masya Allah, umat Islam penuh dengan jutawan-jutawan yang jutawan pahala insyaAllah. Terima kasih Ustazah Rika. Jadi nak Masya Allah ada sedikit kesinambungan di sini, kita lihat bagaimana Al-Quran itu diturunkan dan mukjizat Al-Quran, dan bagaimana Ustazah Rika menyebutkan berkenaan dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu harus bersyukur kerana Al-Quran itu diturunkan kepada kita, umat yang terakhir. Jadi mungkin Ustaz Hanafi boleh kongsikan serba sedikit, kita mulakan dahulu dengan para ulama yang terdahulu sebelum kita, bagaimana mereka memuliakan Al-Quran ataupun kesungguhan mereka dalam mempelajari atau membaca Al-Quran. Silakan Ustaz Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Hamzah, Ketua Jabatan Dakwah Masjid Darul Ma'mur, dan juga bersama kita hari ini itu Ustazah Widad dan juga Ustazah Erika, dan juga pada semua yang menonton sesi ceramah kita pada malam ini. Semoga kita dapat menjalani ibadah puasa dengan sebaik mungkin dan dapat manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin insya-Allah, dan semoga kita punya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustaz Al-Fadil Ustaz Muhammad Hamzah, seperti soalan yang telah ditanyakan tadi. Pertama sekali saya ingin mengambil nukilan daripada karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala daripada kitab Al-Azkar, dan juga disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, iaitu pertama sekali hukum tentang berkenaan dengan membaca Al-Quran. Ringkasnya, hukum membaca Al-Quran itu adalah sunat, mustahab, sunat. Walaupun begitu, kelebihannya sangat besar. Maaf, hukum membaca Al-Quran adalah sunat kecuali di dalam solat, itu pun pada surah Al-Fatihah. Secara umumnya, membaca Al-Quran itu adalah hukumnya sunat. Tapi dia punya amalannya adalah merupakan seafdal kata Imam Nawawi, seafdal zikrullah. Zikrullah yang paling afdal ialah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Dan juga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menerangkan tentang bagaimana ulama yang terdahulu zaman salafus salih dan juga selepasnya, mereka ini banyak membaca Al-Quran. Mereka banyak membaca Al-Quran, meluangkan masa untuk baca Al-Quran. Dan di sana juga level mereka berlainan.
kemampuan dan juga cara mereka mengkhatamkan Quran tu berbagai-bagai lah. Majoriti kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, para ulama ni mereka seminggu sekali khatam tu ramai sangat. Seminggu sekali baca Al-Quran sehingga khatam ramai. Ada yang 6 hari, ada yang 5 hari, ada 4 hari, ada 3 hari, ada 2 hari, ada setiap hari khatam Quran. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga beritahu bahawasanya di kalangan para sahabat Nabi SAW yang mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat itu sangat ramai. Antaranya Sayyidina Osman bin Affan dan juga Sayyidina Tabi' Ad-Dari radhiyallahu anhum mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat solat malam mereka, masya-Allah. Dan kalau kita lihat pada bila tiba di bulan Ramadan, mereka melebihkan bacaan Al-Quran itu melebihi daripada bulan-bulan lain. Seperti mana kita maklum bahawasanya Nabi SAW apabila tiba di bulan Ramadan, baginda akan bertadarus bersama malaikat Jibril. Setiap malam bertadarus di bulan Ramadan, maksudnya meluangkan masa yang khusus untuk pembacaan Al-Quran. Kita lihat pada ulama-ulama yang terdahulu, seperti Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, bila tiba di bulan Ramadan, beliau akan postpone dulu, tangguhkan dulu segala kelas-kelas yang lain. Postpone dahulu, dan beliau memberi tumpuan kepada pembacaan Al-Quran. Imam Abu Hanifah, ada riwayat mengatakan bahawa beliau setiap hari khatam di bulan Ramadan, setiap hari satu kali khatam. Ada satu riwayat mengatakan satu hari 2 kali. Seperti mana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang kita bisa dengar, satu hari Imam Syafi'i 2 kali khatam Al-Quran. Antaranya Imam Sufyan As-Sawri, semua sama juga. Apabila tiba bulan Ramadan, segala kelas-kelas beliau postpone dahulu. Beliau beruzlah, maksudnya memberi tumpuan untuk membaca Al-Quran. Dan juga antaranya Sa'id bin Jubair pun sama juga. Bahkan beliau 2 hari sekali untuk mengkhatamkan Al-Quran. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bila tiba bulan Ramadan, beliau akan mengkhatamkan bacaan dia setiap pagi, 30 juzuk setiap pagi Imam Al-Bukhari. Dan bila di malam hari solat tarawihnya, beliau akan khatamkan 3 hari sekali. Maksudnya saat malam tarawih itu beliau akan baca 10 juzuk. Masya Allah, satu perkara yang luar biasa kan. Dan ramailah, banyak selagi kalau kita baca tentang para ulama dalam kesungguhan mereka dalam membaca Al-Quran, sangat luar biasa. Sangat luar biasa, dan mereka memberi tumpuan sepenuhnya lah, yang sungguh-sungguh lah untuk membaca Al-Quran. Ada orang kata, Ustaz, ini semua okey lah, ni boleh lah, diorang ulama, kita bukan ulama kan. Sebenarnya kita harus muhasabah. Ini sebenarnya muhasabah. Sebab apa? Berkenaan dengan dunia kewangan, maksudnya tentang keduniaan, kita harus melihat orang yang lebih bawah pada kita. Maksudnya kalau kita rasa duit kita kurang, kita kena gaji kita macam kurang, tapi kena lihat orang yang lebih susah daripada kita. Tapi berkenaan dengan amalan agama, kita kena lihat orang yang lebihlah segi pengamalan, pengamalannya. Dan contohnya adalah para ulama lah, masya-Allah. Dan mungkin ada orang fikir, boleh ke satu hari itu mengkhatamkan Al-Quran 30 juzuk? Macam mustahil ya kan. Saya baca satu page pun 5 minit orang kata. Jadi kalau sekarang punya ni kan, berapa muka surat tu nak habis tu. Betul Ustaz. Okey. Ni sebenarnya dia bergantung pada hati lah, bergantung pada hati kita. Kata-kata Sayyidina Osman bin Affan, beliau mengatakan, "Lau tahirat qulubukum ma syaba'tum min kalami rabbikum." Kalau hati kamu benar-benar bersih, pasti kamu
takkan rasa kenyang daripada kalam Allah. Maksudnya lapar, bila lapar tu kita nak lagi. Samalah. Maksudnya berkenaan dengan membaca Al-Quran. Seperti juga hari ini kita boleh nampak kadang kita pun terlibat. Kita boleh tengok Facebook kan, tak sedar nak masuk dah masuk nak buka dah. Lama sangat tengok dekat Facebook kan, ataupun media sosial yang lain. Maksudnya masalah hati tu dah terpaut dengan media sosial, kadang tak terasa. Maka begitu jugalah keadaan kalau hati kita, Masya Allah, hati kita bersih, seorang itu hati yang bersih, dia akan suka untuk membaca Al-Quran. InsyaAllah. Itulah yang saya boleh kongsikan untuk sesi ini, insyaAllah. Jazakallah khair Ustaz Hanafi. Anda rasa kalau kita nak teruskan yang banyak sekali contoh-contoh ulama-ulama dalam mereka, keprihatinan mereka membaca Al-Quran, mengkaji dan mempelajarinya. Nasihat tak habis Ustaz, tapi Alhamdulillah dalam masa tempoh yang sedikit Ustaz dapat berikan contoh-contoh para ulama yang terdahulu daripada kita membaca Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran dan kesungguhan mereka melakukan sedemikian. Mungkin Ana nak mulakan baliklah kan dengan soalan-soalan bagi asatizah yang lain. Mungkin kita lebih nak kupaskan sedikit sebanyak tentang pengalaman masing-masing. Manakala tadi kita bertanyakan tentang sedikit sebanyak tentang ilmu berkenaan dengan malam nuzul Al-Quran itu sendiri. Saya nak mengambil peluang ini untuk bertanyakan Ustazah Erika. Ustazah Erika seorang hafizah Al-Quran yang menghafal Al-Quran pada usia yang sangat muda Ustazah, 18 tahun Ustazah. 18 tahun, mungkin ada orang baru habis sekolah, baru habis ITE ke, baru habis belajar, baru habis A-level ke, tapi Ustazah pada usia 18 tahun telah pun menyelesaikan hafalan Al-Quran sebanyak 30 juzuk. Ustazah boleh kongsi sedikit pengalaman Ustazah, journey Ustazah lah, Ustazah punya journey pengalaman dalam menghafal Al-Quran. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah walhamdulillah. Okay, sebenarnya saya mulakan perjalanan saya dengan Al-Quran ni bukan dengan tahfiz tau, bukan dengan hafalan. Sebenarnya dengan tarannum dulu. Yang mainkan peranan besar pada perjalanan ni adalah ibu bapa saya lah. Sebab masa tu, masa saya kecil-kecil tu, saya suka nyanyi. Jadi mungkin mak ada cara dia untuk nak mendekatkan dengan Al-Quran tu dengan macam agaknya nyanyi tu sesuaikan dengan tarannum. Jadi macam instead of banyak nyanyi lain-lainnya, salurkan kepada benda yang baik, iaitu Al-Quran lah. So bila saya dengan tarannum, saya dapati saya ni pendiam sebenarnya dulu dan sangat-sangat stage fright. Jadi macam more to belakang tabir lah. Jadi yang tarannum ni tak terselah mana. Lepas tu bila dah bersama dengan Al-Quran, kira rasa macam bestnya baca Quran, bestnya boleh jawab macam tu lah. Jadi satu ketika tu bila mak selalu macam tahu tak dik, mak panggil adik lah kan, okay, tahu tak dik, kalau orang yang hafal Quran ni dia untung, dia boleh kasih mak bapak dia ni, kira macam dapat keuntungan dunia dan akhirat. Lepas tu masa tu pula saya struggle dengan pembelajaran saya. Jadi masa tu mak ada cakap yang buat saya macam terus okay, I want this thing. So mak cakap kalau kita hafal Quran ni, insya-Allah subjek-subjek lain kita senang untuk belajar. Jadi macam saya dengan selalu nak yang terbaik kan, selalu nak dapat markah yang tinggi. Jadi macam okeylah, bolehlah. So perjalanan saya bermula dengan Al-Quran ni yang bahagian tahfiz pada umur 13 tahun. Masa tu mak registerkan kat Masjid Al-Khair, cawangan pusat tahfiz Singapura masa tu. Lepas tu kira dari situlah saya macam okay, every week kan, dia cuma seminggu sekali je. Tapi masa tu sebab masih belum serius, jadi dia hafal masih main-main. So macam secondary one kan, what do you expect. Lepas tu masa tu juga bila kira mak selalu tekankan okay, try. Lepas tu macam setiap kali test ke apa, mak akan datang ikut sekali, instead masuk sekali lah kalau masa tu lah. Lepas tu bapak pula main peranan dari segi dulu masih zaman sekolah, saya punya duit sekolah tu everyday $1. Tapi bila datang tahfiz, bapak tiba-tiba upah, okay, kasih $10 extra. Dulu $10 tu banyak tau. Jadi macam okay lah, boleh lah nak dapat duit lebih kan. Lepas tu bapak pula jenis yang nak sentiasa 100%. Jadi bapak takkan terima macam mistake tau. Jadi macam dari situ kan bapak dengan mak saya ni, walaupun mereka salurkan saya pada bahagian tahfiz, mereka tak lepas tangan.
kira macam mereka sentiasa memantau. Kira macam ada je tiba-tiba test ayat ni kat mana. Kalau mak jenis yang strict dari segi proses, mak akan tiba-tiba ayat ni kasih chunk sambungkan, ataupun ayat ni kat mana, surah apa, page berapa, number berapa, macam tu. Macam lagi susah daripada mumtahin. Kalau bapak pula, bapak normally kasih soalan yang senang-senang. Tapi once buat salah, habislah kena marah lah. Macam itulah. Itu strictnya bapak lah. Gitu. Jadi macam dari situ saya kira berjinak-jinak, lepas tu sampailah umur 15 tahun. Masa tu sebab saya kan dulu orang tak kenal tau. Jadi macam tak kenal, lepas tu kalau compare tu orang lain macam Man Ana gitu kan. Jadi dari situlah guru-guru banyak macam push lah, macam Erika, why not teruskan hafal sampai habis. Ini untuk kesenangan kita, untuk akan datang kita yang akan untung lah. Jadi masa tu bila saya secondary 3, saya dah bertekad Erika nak hafal Quran sampai habis. So dari situlah saya teruskan sampailah sambung pengajian di Darul Quran. Lepas tu alhamdulillah khatam pada umur 18 tahun. Lepas tu itulah, kira khatam tu tak bermaksud apa-apa sebenarnya. Sebab yang itu baru permulaan perjalanan, yang masa tu saya tak tahulah masa tu, bila dah experience sendiri macam susahnya nak murajaah gitu lah. Lepas tu tiba-tiba balik Singapura pula dah start macam kerja semua. Jadi macam orang ada expectation, orang kurang faham yang kita ni kena perlu murajaah lebih, orang tak tahu yang kita ni struggle macam mana. Jadi dari situ saya cuba, sebab betul-betul nakkan Al-Quran. Lepas tu orang rasa macam Erika dah okay gitu kan. Jadi saya try untuk mencuba lah yang awal sekali. Masa tu, jadi dari situlah saya rasa macam tak apa, ada orang sama-sama struggle dengan saya juga. Jadi macam keep on murajaah gitu. Lepas tu sampailah saya continue belajar di Brunei. Guru saya nampak yang saya ada struggle bagian ni. Sebab saya ni visual lah, bukan auditory. Jadi macam more tu kena tengok, kenapa banyak confuse tu kan, masuk ayat lain bila hafal. Jadi guru saya kenalkan saya dengan kaedah menguasai ayat mutasyabihat lah. Mutasyabihat kat sini bukan mutasyabihat dari segi fiqh, tapi dari segi lafaz. Maksudnya ayat yang terkeliru boleh masuk surah-surah lain lah, ataupun ayat-ayat lain. Yang ini saya nak kongsikan beberapanya, sempatnya sikit je kan, tapi beberapanya mutasyabihat ni, ayat mutasyabihat boleh dibagikan kepada 3. Yang pertama sekali adalah mutamathilat. Mutamathilat yang exactly the same, tetapi ada kat berbagai-bagai tempat. Lepas tu mutaqaribat pula, dia sama juga, hampir sama, tapi ada sedikit yang berubah. Lepas tu yang ketiga pula adalah mutasyabihat. Mutasyabihat tu mungkin ada sikit yang sama, lepas tu sambungan dia lain. Macam itu. So antara kaedah yang kita boleh try, yang sebagai starter pack ni, kira macam beginner, yang pertama sekali adalah kita tengok kepada huruf hijaiyah yang disusun. Contohnya kan, saya datangkan surah Al-Baqarah, contoh yang paling senang lah, surah Al-Baqarah. Ayat dia summun bukmun umyun fahum la yarji'un ataupun ya'qilun. Mana satu? Yarji'un ke ya'qilun? Kita tak senang termasukkan macam itu kan. Jadi kaedah yang boleh dapat di-apply adalah kita tengok huruf hijaiyah pada perkataan yarji'un. Yarji'un pada ayat yang pertama kan, yang susunan dia ayat pertama yang depan-depan, dia huruf ra. Lepas tu yang kedua adalah ya'qilun, huruf ain. Kita tengok dari susunan huruf hijaiyah, ra dulu datang ke ataupun ain? Ra kan, alif bata ni ra, baru ain kan. Jadi itulah ya kira di antara yang kita boleh apply kan. Sama juga macam wa idzal biharu sujirat ke fujirat, yang datang dulu adalah sin, baru fa. Jadi itu yang mula dulu, baru yang page yang selepasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ada ayat-ayat yang nampak macam sama, kita rasa macam sama tapi ada berubah sikit, kita akan macam alamak ni contoh in huwa illa zikrul lil alamin ataupun zikra lil alamin. Macam alamak ayat ni kat mana, yang ni ke yang ni, kita akan confuse macam gitu kan. Jadinya kaedah yang boleh digunakan adalah bila kita berjumpa dengan ayat ini, kita list down ayat ini, ayat ni kat mana, kita tulis semua, mana-mana, kira list down everything. Lepas tu contoh kita yang saya datangkan tadi, in huwa illa zikrul lil alamin ataupun zikra lil alamin. Kalau kita perhatikan, kalau kita list down balik, yang awal sekali adalah zikra lil alamin, iaitu pada surah Al-An'am. Biasanya yang ayat yang ganjil adalah ayat yang pada susunan Al-Quran tu yang depan-depan. Jadi zikra
pada surah Al-An'am, yang selepasnya surah Yusuf, surah Sad, surah apa lagi? Apa tadi? Surah Yusuf, surah Sad dan surah yang lain-lain lah yang berkenaan dengan ayat tu, itu semua dengan perkataan zikrun. Jadi dah selesai masalahnya. Ataupun kalau contohnya dia ada double, maksudnya dia bukan satu-satunya ayat yang zikra, tapi ini contoh lain lah. Yang ini dia ada ayat yang lain. Saya datangkan lagi satu contoh, la'ibun walahun ataupun lahu wala'ib. Mana satu? Depan ke belakang macam tu kan, kita selalu keliru macam itu. Jadi yang ini guru saya mengajar masa tu, sebab masa tu confuse kan. Jadi guru saya kasih satu ayat yang boleh kaitkan. Dia kasih a'rifu lahwal ankabut. Jadi dari situ kan dia ada chain perkataan tu, dia siapkan lahun tu sesuainya kira untuk dua surah sahaja. Kira yang lahun dulu adalah surah A'raf dengan Ankabut. Yang selainnya adalah la'ibun. Macam gitu. Nah, itu sahajalah yang boleh saya kongsikan. Banyak sangat pula. Okey. Alhamdulillah. Okay. Semua boleh dengar lama Ana punya connection ni sedikit lemah sedikit. Semua boleh dengar Ana? Okey, terima kasih Ustazah Erika, masya-Allah. Tapi alhamdulillah tadi Ana rasa masa yang Ana berikan pada Ustazah pun rasa macam tak cukup Ustazah, tapi insya-Allah itu agaknya dapat menarik minat yang mendengar, yang menonton di Facebook Masjid Darul Makmur tu untuk belajar lebih mendalam lagi berkenaan dengan ilmu bacaan Al-Quran itu sendiri, baik dari segi bacaan, dari segi tajwid dan sebagainya. Dan yang pertama tadi, pengalaman satu sangat penting kerana Ana lihat di situ, Ana lihat bagaimana dorongan ibu bapa tu sangat penting kan, sokongan mereka dan juga bantuan mereka yang tak putus-putus dalam membantu kita anak-anak dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran dan dan mempelajari ilmu Al-Quran itu sendiri. Dan juga itu adalah satu cara kaedah yang Ustazah kongsi sama kan. Saya rasa banyak lagi kaedah yang lain, mungkin cara-cara yang lain, susunan jadual dan sebagainya kan. Jadi masya-Allah, saya rasa Ustazah pun, Ana rasa Ustazah bagus maths agaknya Ustazah. Agaknya maths pun Ustazah excel agaknya, sebab Ustazah pun numbers very strong agaknya. Tapi itu masya-Allah, itu ayat-ayat yang mutasyabihat tu, yang sama-sama tu selalu kita dapat masalah dalam menghafalnya ataupun mengingatinya kan. Tadi itu jadi satu contoh yang di mana Ana sangat-sangat terkesan, walaupun kita selalu baca Quran tapi kita tak pernah terfikir macam mana kita nak menyelesaikan masalah tu. Dia saya kata senang je dah selesai, saya kata last sekali. Masya-Allah. Tapi alhamdulillah mungkin kita boleh dapat kembangkan lagi ilmu kita dalam mempelajari Al-Quran. Tapi Ustazah juga sebut tadi awal-awal tadi, Ustazah berkenaan dengan Ustazah mula bahagian Tarannum kan, dalam membaca Al-Quran. Jadi Ana mungkin nak tanya Ustazah Widat lah, pengalaman Ustazah Widat pula. Ustazah Widat ni kan masya-Allah bahagian Tarannum, pengkhususannya, dan pernah masuki johan peringkat Singapura, National Ustazah Singapura pada beberapa tahun yang lepas, dan pernah masuk peringkat antarabangsa dan memenangi tempat yang ketiga. Mungkin Ustazah sikit sebanyak mungkin boleh kongsi pengalaman Ustazah dalam bahagian ni, Tarannum ni. Tafadhal Ustazah Wahid, Ustazah Widat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pengalaman Ana yalah dalam kita mempelajari Al-Quran ni kan, memang seperti apa mana Ustaz Hamzah cakap tadi, kita sebenarnya boleh, dia ada bermacam-macam cara untuk kita memperbaiki. Jadi daripada Al-Quran kita belajar tajwid kan, setelah kita belajar tajwid mungkin kita nak perbaiki lagi apa lagi kita boleh buat, mungkin kita nak menghiasi dengan cara kita nak baca Al-Quran tersebut. Jadi kalau kita nak menghiasi dengan cara bacaan Al-Quran, jadi ini adalah datangnya peranan Tarannum. Jadi Tarannum tu sebenarnya satu bidang di mana dia mengajarkan pembaca kaedah-kaedah seni suara, seni lagu, yang di mana apabila kita gunakan kaedah ini, bacaan yang kita baca dia akan lebih orang kata lebih hidup dan berlagu. Jadi lagu dia bukan bagus sembarang lah dikutip mana-mana lagu kan, tidak, dia memang ada dia ada kaedah-kaedah yang tertentu. Jadi di situlah di mana saya belajar ilmu Tarannum, dan bagaimana saya berjumpa dengan ilmu ni pun dia sangat orang kata kita tak plan masya-Allah, Allah dah mungkin dah letakkan kat situ. Jadi sebenarnya saya ni pun juga minat lah dalam bahagian suara. Jadi sebelum ni saya banyak bergiat dalam nasyid dan sebagainya dekat madrasah lah. Waktu saya dulu saya madrasah Al-Saghaf. Jadi saya nasyid dan kemudian ada juga certain lagu nasyid yang saya fikir macam mana orang nasyid ni kan dia hasilkan suara, tahu tak, macam macam apa yang bergoyang-goyang dan sebagainya lah, yang ada punya burdah lah. Kapilah lah.
aku akapela itu lagi satu lah, tapi maksud Ana seni suara dia tu macam dia boleh ubah tau. Macam kita kan bercakap sekarang macam satu jenis je kan, tapi sebenarnya bila kita explore lagi, suara kita ni boleh dibuat dengan pelbagai macam sebenarnya. So boleh buat ombak dan sebagainya lah. Jadi bila saya nampak dah ada persoalan kat situ, maka ditambah pula dengan saya terjumpa dengan satu kelas ni, di mana kelas ni kelas kurikulum kita sebenarnya. Jadi kelas Tarannum tu lah, waktu tu saya ingat lagi mungkin saya dalam darjah 6 ataupun menengah 1. Jadi saya masuk kelas tu, ustazah tu dia baca Al-Quran, tapi bila dia baca Al-Quran, saya tengok dia macam bacaan dia tu sangat Masya Allah lah, macam saya kata macam kalau saya tak belajar ni, saya tak rasa saya boleh buat macam gini, macam tu. Jadi saya rasa macam saya berminat lah nak belajar bagaimana ustazah tu boleh menghasilkan suara yang baik seperti itu, dan bila kita dengar pun kita rasa macam kita baca Quran tu makin interesting, makin kita nak faham makna dia dan sebagainya lah. Jadi itulah detik pertama bagaimana saya berstart dengan Tarannum, iaitu di sekolah saya sendiri, Madrasah Sagaf. Dan kemudian setelah itu saya mengambil keputusan untuk mendalami lagi. Jadi saya tak puas dengan kelas di madrasah, saya pun tanya lagi ustazah, ada tak kelas-kelas kat luar lain, saya nak ikut ustazah. Jadi Masya Allah, mungkin dengan minat yang ada, memang sedia ada kat situ, jadi saya sedikit sebanyak dapatlah untuk saya macam ikuti kan perkembangan Tarannum dan sebagainya. Jadi tapi saya nak ceritakan pun dalam perjalanan saya dalam Tarannum pun ada pasang surutnya. Sebab ada juga kadang-kadang satu masa yang kita rasa macam tak bagus lah, rasa macam tak payahlah nak baca macam gini, tak payahlah macam rasa macam malu dengan kawan-kawan yang lain yang dah bagus Tarannum contohnya kan, sebab kita ada juga bahagian qari'-qari'ah, kita panggil orang yang membaca yang dengan Tarannum kita panggil qari'-qari'ah lah. Jadi pada waktu itu saya sangat membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan saya rasa down dan sebagainya lah. Jadi ada juga satu masa yang saya memang tak komit langsung. Jadi tapi kemudian saya rasa macam orang yang paling important sebenarnya dalam pembangunan diri saya sendiri sebagai yang libat dalam Tarannum adalah ibu bapa saya sendiri sebenarnya. Jadi saya panggil mama abah. Jadi mereka lah yang menjadikan pendorong kuat saya. Jadi contoh di waktu saya tengah down ni, saya macam tak nak datang kelas Tarannum buat diri, saya tak nak pun macam baca apa-apa Tarannum. Jadi arwah abah saya, dia akan kata tak apa abah hantar. Dia memang yang selalu akan hantar saya pergi ulang alik kelas Tarannum dan sebagainya. Jadi kadang bila saya rasa macam down, macam tak nak baca, tapi bila abah hantar, macam kita kan nampak abah sungguh-sungguh hantar kita, takkan kita tak baca, tak belajar kan. Jadi macam bila kita rasa at moment kat down tu, ibu ayah kita yang menjadi pendorong untuk naikkan semangat balik. Jadi itulah di mana saya kembali masih lagi, walaupun orang kata merangkak kan, jadi saya perlahan-lahan saya mendalami bidang Tarannum. Dan tanpa saya sedari, sebenarnya bila dalam proses ni saya dah banyak masuk juga saya musabaqah. Ini dalam Tarannum sebenarnya ada pertandingan. Jadi pertandingan ni dia macam bukan kita kata nak menunjukkan apa yang kita ada dan sebagainya. Jadi kita kena perbetulkan balik niat. Jadi ustazah saya selalu pesan, kita masuk musabaqah bukan untuk menunjukkan orang apa yang kita ada, tapi sebaliknya kita buat ini sebagai satu macam latihan untuk kita, untuk exam untuk kita. Jadi tahu sejauh mana pemahaman kita dalam bidang Tarannum tersebut. Jadi saya memasuki, dan saya nak senang kata saya nak share, saya bukan bermula daripada atas. Saya pernah dapat juga bottom number, macam yang pernah terakhir sekali, ataupun tak qualify langsung, ada juga waktu macam tu. Jadi saya dah melalui segala fasa, dan fasa-fasa inilah yang buatkan menjadi pengalaman kita kan, kemudian saya mengambil iktibar, saya belajar, dan Alhamdulillah Masya Allah, yang saya tak sangka jugalah waktu 2018 dan sebagainya, saya mungkin pengalaman yang lalu dalam mengajar. Jadi apa yang saya nak kata kat sini, kita kena ada semangat untuk teruslah maju, jangan pernah putus asa, dan support ibu bapa tu memang sangat penting. Jadi saya pun ada nak kena kongsi sikit lah. Jadi Tarannum tadi saya dah cakap kan tentang bidang suara kan. Jadi nak bacakan sedikit lah, macam dia sebenarnya dalam Tarannum ni dia ada banyak sekali lagu. Tapi lagu asas yang asas ataupun lagu yang selalu orang akan ketahui dalam Tarannum, ada 7 jenis lagu. Lagu dia semua dalam bahasa Arab lah. Jadi kalau saya cakap mungkin dah tak ingat, tapi kalau dah biasa mungkin boleh ingat. Bayati, Sobah, Hijaz, Nahawan, Rosikan, Jiharkah. Kita tu ada 7. Jadi nama-nama semua nama-nama bahasa Arab. Kesemua lagu ni semua ada ciri masing-masing. Jadi dia tak sama lah. Mungkin ada yang sama tapi dia tak exactly sama. Peratusan ni beberapa saja. Jadi setiap lagu ni dia ada ciri masing-masing. Bila kita bawakan
ada kadang-kadang irama dia sedih, ada irama dia jenis macam gembira, ada irama dia macam untuk macam sesuai untuk bacaan ayat-ayat yang macam menyeru dan sebagainya. Okay. Saya bagi contoh kalau lagu Soba kan, lagu Soba tu dia gerakannya ringan. Contoh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Okey, jadi itu contoh macam mana gerakan lagu dalam taranum. Dia ada pelbagai lagi yang bermacam-macam lah. Jadi sedangkan saya sendiri pun kadang-kadang bila nak memastikan lagu ni dengan lagu ni, dia pun akan ada banyak confusion. Jadi di situlah di mana saya nampak saya punya perjuangan saya dekat sini untuk terus belajar, untuk terus explore dan kita lihat bagaimana kita boleh pastikan bahawa kita boleh baca Al-Quran tapi at the same time kita boleh menghayati, kita mengindahkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Jazakallah khair Ustazah Widat. Masya Allah. Saya rasa pun memang apa yang saya dapat lihat di sini daripada pengalaman yang dikongsikan oleh Ustazah Widat dan Ustazah Erika, di mana sebenarnya kita di Singapura ni kan ada institusi, ada kelas-kelas pengajian sekolah di Singapura yang yang betul-betul boleh yang fokus dalam bidang Al-Quran, yang boleh menghasilkan pelajar-pelajar yang boleh menghafal Al-Quran, boleh menyelesaikan boleh hafal 30 juz Al-Quran dan juga boleh belajar taranum dan sebagainya dan boleh mewakili negara hingga ke peringkat antarabangsa. Masya Allah, alhamdulillah lah kita di negara Singapura ni ada juga pusat-pusat madrasah-madrasah yang boleh menghasilkan pelajar-pelajar sedemikian. Dan rasa kita patut bersyukur pada di saat ini usaha-usaha asatizah kita, guru-guru kita di Singapura, di mana mereka memperjuangkan pembacaan Al-Quran di Singapura, baik dari segi hafalan, dari segi bacaan, taranum dan sebagainya. Dan Ana nak berikan ruang ni kepada Ustaz Hanafi. Ustaz, mungkin Ustaz pun pernah ada juga pengalaman menghafal Al-Quran di usia yang muda. Ustaz pernah cerita ke Ana kan, dulu kita pernah borak-borak tu kan, Ustaz punya pengalaman belajar. Mungkin Ustaz boleh elaborate sikit Ustaz, kita kongsi sama dengan para pendengar Masjid Darul Makmur Facebook page ni, mereka nak dengar tahu juga pengalaman di mana kepahitan keperitan Ustaz dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran di usia yang muda. Ustaz, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengar perkongsian pengalaman daripada ustazah kita, masya-Allah, sedih dengan diri ni kan. Saya tak tahu apa nak kongsikan ni, tak tahu apa sangatlah yang special. Cuma kesempatan ini untuk sekadar berkongsi saja. Saya mula dalam pengalaman Al-Quran. Mula saya dimasukkan dalam Mahat Tahfiz sepenuh masa ketika berumur 8 tahun. 8 tahun saya dah tidak duduk lagi dengan family saya. Saya duduk di madrasah sepenuh masa. Pertama sekali di Thailand, di Sungai Golok, Narathiwat, tapi berdekatan dengan Pasir Panjang lah, Kelantan. Kemudian di sana ada sedikit masalah teknikal dan sebagainya, kemudahan dan sebagainya. Maka bapak saya dapat tahu di satu tempat yang lebih dekat lagi dengan Singapura, iaitu di Batu Pahat. Saya telah dipindahkan di sana, itu Madrasah Tahfiz Al-Quran Batu Pahat. Jadi ketika saya dipindah di Batu Pahat pun dalam masa yang sama, iaitu umur 8 tahun. Jadi 8 tahun kita dah berpisah dengan family, tak duduk dengan family, duduk dengan abang-abang. Saya antara pelajar yang terkecil umurnya, tapi saya bersama abang saya. Abang saya pun tak besar lah. Kalau saya umur 8 tahun, abang saya umur 10 tahun. Saya 8, dia 10. Jadi bila saya belajar di tahfiz di Madrasah Batu Pahat, setelah diterima, di sana pun ada asramanya, ada wardennya, penjaganya. Saya mula di sana dengan 8 tahun, takkan dah boleh baca kan. Itu kira ajaib lah kalau budak 8 tahun boleh baca dengan lancar sekali kan. Itu antara keajaiban tu. Jadi maksudnya
saya mula dengan bacaan nazirah dipanggil. Bacaan nazirah ataupun musyafahah lah. Kita baca dengan guru daripada awal sekali surah Al-Baqarah sehingga khatam. Kemudian selepas itu bila dah baca dah khatam, dah lancar semua, barulah kita start untuk menghafal Quran. Iaitu lebih kurang umur saya dah masuk 9 tahun lah. Jadi bila menghafal Quran ni, kita mula dengan, saya rasa mana-mana madrasah tahfiz sekalipun, mahat tahfiz akan dimulakan dengan surah-surah lazim, juzuk ammah, kemudian surah juzuk tabarakalladzi, surah al-mulk juzuk 29. Ini sebagai untuk membiasakan seorang itu menghafal, cara menghafal. Jadi bila dia biasa dengan surah-surah lazim, maka dia akan senang insya-Allah untuk bila dah biasa otak kita dengan menghafal, insya-Allah ayat-ayat seterusnya, surah-surah seterusnya, muka surat seterusnya akan jadi mudah lah. Jadi begitulah berterusan menghafal. Di sana bila sebut tahfiz sepenuh masa, dia tidak ada belajar yang lain sangat kecuali menghafal pagi, petang, siang, malam. Cuma ada masa akan dimakan masa untuk diselitkan pengajian fardu ain dan juga tajwid. Jadi ketika sedang bacaan nazirah tu, mengikut kelas nazirah, diselitkan bacaan pelajaran tajwid dan juga fardu ain. Mungkin ada orang bertanya, cakap, kenapa lah apa ni? Kecil-kecil dah tak duduk kan dengan family. Anta boleh bayangkan tak, anak anta lebih kurang kan umur 8 tahun tu Ustaz. Tak duduk sekali dengan anta. Agaknya anta risau ke macam mana? Memang Ustaz, memang dah risau sangat-sangat Ustaz. Macam tak boleh tidur malam dah rasa. Okey, ketika 91 tahun 91 lebih kurang, saya mula start tahun 91. Kat sana tak grammar pun belajar waktu kalau menghafal Quran kan. Tapi mungkin kesedaran daripada ibu bapa yang nak menghantar anak menghafal Quran. Mungkin kita mungkin dengar daripada perkongsian orang lain, wah kat sana merasa bagus lah. Kalau bertahfiz kecil-kecil, comel dia, pakai jubah, pakai serban putih, pakai baju jubah, tengok muka macam bersih je, semua suka. Dia mungkin bila berkongsi begitu, mungkin rasa minat kan. Jadi mungkin ibu bapa, seorang itu bila dah dewasa kan, dah umur dah masuk 30, 40, biasanya orang kata nak menghafal ni, otak dah karat dah, tak boleh lah, tak boleh nak menghafal lah. Jadi mungkin dia sendiri tak mampu, tak ada kemampuan hantar anak-anak. Jadi ibu bapa hantar menghafal anak itu memang ikhlas lah. Memang ikhlas kerana seperti yang saya kata tadi, mempelajari masuk madrasah sepenuh masa tahfiz memang tidak menghasilkan nama pun ketika itu kan. Tak glamour, tak menghasilkan nama, tidak padang sepi. Bahkan masih lagi time tu, waktu-waktu yang pakcik-pakcik macam-macam selalu kata, wah yang belajar agama pun, sekolah Arab ke sekolah agama kan, kau dah besar nanti nak makan apa kan. Itu memang hari dah. Tapi oleh kerana keikhlasan itu, keikhlasan dan doa pada ibu bapa, insya-Allah alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala inilah kabulkan. Dan kalau kita tengok ketika itu bersama-sama saya, semua yang hantar anak menghafal Quran lebih kurang ada 40 orang kan di sana. Semua ibu bapa mereka bukan daripada kalangan asatizah. Ibu bapa saya pun bukan asatizah. Bapa saya ketika itu kerja, bapa saya kerja apa ya? Umur 8 tahun. Postman tak saya. Menghantar surat dari postman. Mak saya tak ingat dah. Maaf kerana saya banyak kerja berhenti. Saya tak ingat ketika itu dia sama ada suri rumah ataupun kerja, saya tak ingat. Saya rasa suri rumah. Masuk dan juga kawan-kawan saya rasa hanya berapa, yang lebih kurang 40 orang lebih, berapa je yang daripada ibu bapa dia
ustaz atau ustazah. Sikit sangat. Mungkin 3-4 orang. Yang lain tu semua bukan orang-orang biasa, bukan asatiza, tapi dalam hati mereka ingin nak anak mereka menghafal Al-Quran. Jadi alhamdulillah dengan kesabaran ini dan juga keikhlasan ustaz-ustaz yang mengajar, ibu bapa, ibu doa semua, alhamdulillah tadi dan tahfiz sekarang ni, lebih-lebih kalau kita lihat di Singapura pun sudah ada, dia terus berkembang, alhamdulillah. Cuma saya nak mengambil kesempatan di sini untuk sebagai maklumat lah pada yang lain yang mendengar ni tentang bila kita menghantar anak ataupun kita nak anak kita menghafal Quran, membaca, menghafal. Yang saya boleh kongsikan, saya yakin kita mungkin makluman kat luar sana orang kongsikan tentang bagaimana kaedah menghafal Quran untuk anak-anak kecil. Saya kongsikan sedikit lah daripada pengalaman saya. Yang pertama sekali sebagai asas lah, asas. Yang pertama sekali kita kena biasakan anak-anak kita, yang kita nak anak kita kalau menghafal. Dia menghafal macam mana? Menghafal sikit-sikit ke? Menghafal banyak-banyak? Maksudnya sepenuh masa serius punya nak menghafal Quran. Tadi sebagai permulaan itu mesti kena biasakan anak-anak itu untuk mendengar Al-Quran. Anak-anak, kita tahulah anak-anak kalau umur bawah 5 tahun, memang bawah umur 5 tahun atau bawah umur 4 tahun, baca pun belum boleh lagi, kan. Tapi mereka boleh menghafal. Dengar hafal atau mereka dah boleh baca. Nak baca, suruh baca Quran tunjuk memang tak boleh baca lah. Kita ajar pun susah mungkin lah. Tapi kalau mendengar, insyaAllah dia boleh pelan-pelan. Jadi kalau kita biasa, dan ini mendengarkan bacaan Al-Quran ni banyak saya dengar daripada pengkongsian asatiza yang lain. Maksudnya bila sangat-sangat kira mujarab lah, bila biasa dengarkan anak-anak ini dengan bacaan Al-Quran ni, sangat mujarab untuk anak itu dapat tangkap. Yang pertama sekali sebagai asas lah, asas. Yang pertama sekali kita kena biasakan anak-anak kita, yang kita nak anak kita kalau menghafal. Dia tengok menghafal lah, menghafal macam mana? Menghafal sikit-sikit ke? Menghafal banyak-banyak? Maksudnya sepenuh masa serius punya nak menghafal Quran. Tadi sebagai permulaan itu mesti kena biasakan anak-anak itu untuk mendengar Al-Quran. Anak-anak, kita tahulah anak-anak kalau umur bawah 5 tahun, memang bawah umur 5 tahun atau bawah umur 4 tahun, baca pun belum boleh lagi, kan. Tapi mereka boleh menghafal. Dengar hafal atau mereka dah boleh baca. Nak baca, suruh baca Quran tunjuk memang tak boleh baca lah. Kita ajar pun susah mungkin lah. Tapi kalau mendengar, insyaAllah dia boleh pelan-pelan. Jadi kalau kita biasa, dan ini mendengarkan bacaan Al-Quran ni banyak saya dengar daripada pengkongsian asatiza yang lain. Maksudnya bila sangat-sangat kira mujarab lah, bila biasa dengarkan anak-anak ini dengan bacaan Al-Quran ni, sangat mujarab untuk anak itu dapat tangkap. Yang kedua, kita perlu membimbing anak sama ada membaca atau menghafaz. Dia sebab budak kecil kan, budak-budak ni nak main je, kan. Kita suruh dia menghafal, kita suruh dia hafal, tapi sekarang dia okey, dia nak duduk tu, stay tu, nak baca pun satu yang susah juga lah. Dah duduk kadang tak menghafal, membaca. Saya murid saya dengan tahfiz, awak baca tak apa ni? Awak menghafal tak? Pak, hafal Ustaz. Bila? Lepas maghrib. Maghrib berapa lama? Sampai isyak. Awak hafal ke awak baca? Saya baca. Maksudnya, saya hafal baca. Awak hafal betul-betul nak ingat ke macam mana? Saya baca lah. Baca banyak-banyak nanti boleh ingat lah. Tu. Maksudnya kalau ada ibu bapa yang boleh membimbing, test terus dibaca, itu mungkin boleh dapat tangkap. Maksudnya kena ada bimbingan daripada ustaz ataupun kalau orang dewasa lah. Yang ketiga, budak-budak ni biasa dia akan lebih mudah kalau dia ada benda tu dah dijadualkan untuk dia. Maksudnya disiplin. Maksudnya sebagai contoh, setiap hari lepas maghrib kena baca. Kena ngaji. Sebagai contoh. Sama juga tahfiz. Bila dah ada kan, bila umur nak katakan umur 9 tahun
9 tahun, 10 tahun memang susah lah, tapi oleh kerana di madrasah itu dah ada jadualnya, kita ikut je. Kita ikut, pelajar-pelajar itu ikut, ada orang yang mantau, orang yang membimbing, insya-Allah. Kira boleh lah, boleh survive lah sampai untuk menghafal dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, contoh daripada ibu bapa pun ya. Kadang ibu bapa ni nak anak menghafal Quran. Dia so baca ngaji, tapi kita relax tengok kalau lepas maghrib kan, nak tengok apa ni? Nak tengok berita dan sebagainya, nak tengok Facebook. Jadi contoh daripada ibu bapa pun harus tunjuk contoh yang baik. Dan juga jangan lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima anak-anak kita, keluarga kita, Amin. mereka yang cinta pada agama, insya-Allah. Itu saja Ustaz. Amin. Jazakumullah khairan Ustaz Hanafi. Masya-Allah, alhamdulillah. Mendengar daripada Ustaz Hanafi, daripada Ustazah Widat dan Ustazah Erika, bagaimana diri mereka ni, setiap diri mereka ni berkecimpung dalam pembelajaran Al-Quran, dalam segi bacaan, hafalan, dan dalam masa yang sama anak tak boleh ahifkan, setiap daripada mereka sangat merendah diri, merendahkan diri masing-masing dalam ilmu mereka yang telah mereka kuasai, dan ini membuatkan diri anda yang sendiri seorang selaku moderator lagilah berasa kecil sangat berhadapan dengan antum dan dapat peluang sama-sama dengan antum. Lebih kurang dalam sejam ni kita berkongsi ilmu dan pengalaman antum. Mungkin yang terakhir ni kita sedikit dalam 2-3 minit pada setiap dari antum, mungkin boleh berikan nasihat nasihat yang berguna yang kepada mereka yang mendengar, penonton daripada Facebook Masjid Darul Makmur. Anda mulakan dulu dengan Ustazah Widat, mungkin ada nasihat yang terakhir insya-Allah yang Ustazah Widat boleh kongsikan bersama dengan pendengar kita. InsyaAllah, syukran Ustaz. Mungkin tak banyak lah sebab saya pun masih banyak perkara kita nak perlu perbaiki kan. Jadi insyaAllah dalam dalam apa-apa pun yang kita lakukan, kita jangan lupa untuk sentiasa perbaharui niat kita. Walaupun sekali mana pun kadang-kadang perbuatan tu kita nampak baik, macam ibadah, tapi diri saya sendirilah senang katakan macam saya baca Al-Quran dan sebagainya, tapi kita tengok balik kenapa pada asalnya kenapa kita lakukan perkara tersebut. Kalau kita lakukan sesuatu sebab kita nak dapatkan pujian, ataupun kita lakukan sesuatu sebab kita nak dapatkan perhatian orang dan sebagainya, ini mungkin satu perkara kita harus muhasabah balik lah. Jadi ini yang selalu saya juga sentiasa mengingatkan diri sendiri, manakala kita pun sekarang dekat dalam zaman kita ada sosial media dan sebagainya. Jadi niat tu harus sentiasa kita perbaharui, sebab takut-takut apa yang kita buat itu semua tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Jadi itulah mungkin nasihat yang saya sentiasa juga mengingatkan diri saya sendiri untuk sentiasa perbaharui niat, iaitu semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan ikhlas lillahi taala, insya-Allah. Jazakallah khair Ustazah Widat. Masya-Allah, sangat ringkas tapi sangat mendalam, sangat penting untuk kita memperbaharui niat kita, mengikhlaskan niat kita dalam mempelajari ilmu agama, khususnya dalam pembelajaran Al-Quran Karim. Terima kasih Ustazah Widat. Mungkin Ustazah Erika pula, Ustazah Erika tadi perkongsian Ustazah Erika, masya-Allah, dari segi penghafalannya, dari segi bacaan ayat mutasyabihatnya. Mungkin Ustazah boleh lagi menambah sedikit nasihat-nasihat yang umum Ustazah, yang terakhir boleh kita kongsi, boleh kita meraih manfaat bersama. Ustazah Erika, tafadhal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nasihat ni untuk diri Ana juga dan untuk yang siapa-siapa yang mendengar. Sebagaimana yang Guru Ana pesan sebelum Ana habis belajar ketika itu, Guru Ana pesan, binalah kuburmu bilalah kuburmu ketika orang sibuk dengan dunianya, membina dunianya. Kat tempat sini, bila kita dengan Al-Quran ni, insya-Allah kita takkan rugi. Jadi kita cuba untuk usahakan sentiasa adakan masa untuk Al-Quran. Macam mana kita kita perlu kepada makanan, macam kita jugalah kita perlukan kepada Al-Quran. Sebab dengan Al-Quran ni kita akan dapat segalanya sebenarnya. Jadi tak apa, bila macam tadi Ustaz Hanafi ada sebutkan kan, bila kita mulakan ni ada orang yang kurang faham ni nak jadi apa, contohnya macam itu kan. So masa tu
saya ingat apa yang guru saya pernah cakap, biar kita kurang dikenali insan, tapi insyaAllah kita lebih disayangi Tuhan. Bila kita ingat Al-Quran ni, Allah akan lebih sayang kita. Kita mesti nak jadi orang yang paling Allah sayangkan. Itu yang pertama. Dengan melaksanakan ini, kita perlu mujahadah. Kita kadang-kadang kita perlu paksa. Kadang-kadang rasa tak semangat, kadang-kadang rasa macam tak tahu nanti dululah apalah. Kita perlu paksa diri kita. Walaupun kadang-kadang dengan Al-Quran ni kita banyak berendam dengan air mata. Susah nak dapat, macam orang pula tak faham struggle kita kan. Jadi macam perlu untuk tajdid niat balik kenapa kita mulakan perjalanan ni dan kenapa kita nak teruskan. Dan yang terakhir sekali, perlu untuk kita ada orang yang check kita, checkkan hafalan kita, dengarkan kita. Jangan rasa malu kalau misalnya ada orang tanya kita tak dapat jawab ke apa, tak apa, kita just try. Sebab macam Al-Quran ni adalah anugerah Allah, Allah pilih. Jadi macam kita yang perlu struggle. Allah dah kasih kita yang perlu struggle. Jadinya sebaiknya ada guru lah. Sebaiknya kalau macam sekarang ni kan murajaah ke apa, perlu ada guru daripada awal sampai akhir. Jadi macam kita sentiasa boleh keep in track macam mana kita nak fixkan jadual kita. Ada kan jadual yang fleksibel dari si kalau misalnya minggu ni kita agak busy dan kita tetapkan benda yang boleh kita capai. At the same time jangan terlari daripada kita yang target lah. Itu kot, insyaAllah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah. Masya-Allah, kan dari segi time management sangat important ya Ustazah. Our time management dalam kita pelajari Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran. Yang juga Ustazah sebutkan berkenaan dengan sama juga macam Ustazah Widat, kita nak kena check our niat kan, kita kena renew our intention dalam kita belajar Al-Quran. Dan terakhir Ustaz Hanafi, Masya-Allah, tadi perkongsian pengalaman Ustaz Hanafi itu memang sangat-sangat dirasakan, khususnya buat ibu bapa di luar sana kan dalam ingin mendidik, ada niat ingin mendidik anak mereka, dan dedikasi yang hafalan Ustaz dari segi pembelajaran, masa dan pergumulan orang tua tu sangat-sangat terkesan, khususnya buat diri Ana dan Ana rasa yang mendengar juga. Mungkin ada nasihat lagi Ustaz sampaikan kepada kita yang Hanafi sedang bersedia. Ustaz. Ya. Ustaz, sebenarnya nuzul Quran kan. Jadi kata terakhir dari saya, Al-Quran itu adalah merupakan satu perkara yang azim, besar, sangat agung. Sesiapa yang ada kaitan dengan Al-Quran, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan muliakan dia. Mungkin tak sekiranya yang biasa Satizah mendengar, malaikat Jibril alaihissalam itu adalah merupakan antara tugasnya adalah membawa wahyu. Maka malaikat Jibril itu dipanggil Sayyidul Malaikah, ketua malaikat. Sebab antara tugasannya membawa wahyu. Nabi SAW, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi itu adalah merupakan Sayyidul Mursalin, kan? Ketua para Nabi yang lain. Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu merupakan penghulu bagi bulan-bulan yang lain. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam-malam yang lain. Al-Quran diturunkan kepada kita umat Nabi SAW. Kita adalah umat yang terbaik berbanding umat yang lain. Dalam hadis yang ada disebutkan bahawasanya hari yang terbaik hari kita di dunia ni, hari-hari yang kita terbaik di dunia ialah bila mana hari yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kita ilham untuk mengingat Allah. Hari yang kita dapat mengingat Allah, itulah hari terbaik kita. Bukan hari ijab kabul kita dan sebagainya. Hari yang terbaik itu hari yang kita banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, mengingat Allah yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Tilawatul Quran dan zikrullah yang terafdal. Hari yang terbaik kita adalah hari yang kita banyak luangkan masa dengan Al-Quran. Jadi sejauh mana kita beri luangkan masa dengan pembacaan Al-Quran, menghafal ke ataupun tadabbur ke, maksudnya itulah kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Semua kita ni diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca, tadabbur dan cinta pada Al-Quran, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah khairan jazak Ustaz Hanafi di atas perkongsian dan nasihatnya, Masya-Allah. Moga-moga ini bermanfaat kepada semua yang mendengar
dan kita dapat lagi sekali lagi menghargai dan dapat bersyukur atas mukjizat yang besar. Tapi dalam masa yang sama kita harus seperti Asatizah berkongsi, kita harus berikan satu usaha, persungguhan untuk kita mempelajarinya dan membacanya, kerana ini adalah bukan hanya mukjizat yang paling besar, tapi ia diberikan kepada sebaik-baik malaikat untuk disampaikan kepada sebaik-baik Nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebaik-baik bulan dan juga sebaik-baik hari. Ini adalah satu kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih para asatizah semua kerana perkongsian antum, kerana ilmu yang antum kongsikan yang sangat bermanfaat, insya-Allah. Izinkan anda di sini untuk memberikan sedikit pengumuman kepada para pendengar agar sentiasa mengikuti Masjid Darul Makmur Facebook page untuk program-program Ramadan, program-program yang telah kita siapkan sepanjang bulan Ramadan. Jadi dapat kita kongsikan manfaat bersama. Dan juga jika ada kelapangan untuk para pendengar penonton melakukan sumbangan, silakan lakukan sumbangan, dan yang tertera di bawah skrin antum di sini, cara-cara sumbangan melalui online ataupun melalui PayNow dan sebagainya. Dan diharapkan sumbangan antum di sini dapat memberikan antum ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghidupkan masjid dan memulakan masjid dan memakmurkan masjid, dan khususnya di masjid-masjid mana juga masjid yang berada di Singapura ini. Dan anda juga ingin mengambil peluang yang terakhir untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada asatizah pada malam ini yang sudi meluangkan masa, meluangkan antum punya masa yang sibuk kan, lagi ni masa-masa ni duduk rumah. Tapi ana selalu dengar ustazah ni dia orang tak duduk rumah tapi kerja tetap berjalan dengan menguruskan anak murid dalam mempelajari Al-Quran, mengajar Al-Quran, menguruskan tugas-tugasan masing-masing dalam menyampaikan ilmu agama, tetap berterusan tapi dengan wadah dan wahana yang lain, iaitu di social media, di platform yang lain. Tapi tetap juga berusaha bersungguh-sungguh untuk menyampaikan ilmu dan berkongsi ilmu kepada murid dan juga yang di luar sana secara umum. Dan terima kasih kepada antum kerana meluangkan masa, dan ana mohon maaf jika ana tersilap kata, jika ana terkasar bahasa kepada antum maupun yang mendengar yang menonton sekarang ni di Facebook page Masjid Darul Makmur. Kita mohon maaf atas apa juga kekurangan yang telah kita lakukan, sengaja ataupun tidak. Dan kita berdoa agar Allah SWT memulakan kita semua, khususnya bulan Ramadan ini, dan kita juga dapat dimulakan dengan niat kita untuk mempelajari ilmu Al-Quran, mempelajari Al-Quran Karim dan membacanya dan menghafalnya semampu yang kita mungkin, insya-Allah. Jazakumullah khairan jazak kepada semua sekali, khususnya Ustaz Hanafi dan khususnya Al-Fadil Ustaz Al-Fadilah Ustazah Widad, dan juga yang terakhir Hafizah Ustazah Dewi Erika, kerana sudi meluangkan masa antum. Ana tidak ada lagi apa-apa yang ingin ana utarakan kecuali mendoakan agar antum semua dapat meneruskan usaha antum bergiat dalam menyampaikan dakwah, message dalam bukan hanya mempelajari Al-Quran tapi berkongsi sama ilmu dan manfaat yang telah antum perolehi kepada umat masyarakat Islam, khususnya di tanah air kita di Singapura ini, insya-Allah. Jazakallahu khairan jazak. Terima kasih penonton pendengar, dan kita insya-Allah dapat kita jumpa lagi di platform-platform yang lain, di sesi yang lain, insya-Allah. Dan ana ingin tutup insya-Allah kita punya sesi malam ini, malam majlis khusus khas malam nuzul Al-Quran yang diberi nama Al-Quran dijunjung, bacaan disanjung dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa Ramadan karim kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا،
عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. كلام ربنا على نور المصطفى. كلام ربنا على نور المصطفى. كلام ربنا على نور المصطفى. كلام ربنا